Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa kabar murid-murid? Hari ini seperti biasa kita akan sambung lagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Jom sama-sama kita belajar Bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, hari ini kita belajar Bahasa Melayu tahun 6, Unit 4, Minda Oh Minda. Tajuk Otak Manusia. Unit 4, Minda Oh Minda. Tajuk Otak Manusia. SK 3.3, SP 3.3.4. Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Objektif: pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis karangan autobiografi atau fakta dengan betul. Seterusnya kita lihat di buku teks halaman 20 ya. Tajuk otak manusia. Jadi di sini dia berikan fungsi otak. Fungsi otak ya. Jadi dia telah berikan gambar di sini. Yang pertama, fungsi otak ialah berfikir. Dan yang kedua, membuat kesimpulan. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Kelihatan di sini kanak-kanak ini sedang berjalan dan berlari. Jadi fungsi otak manusia yang kedua kita lihat untuk berjalan, berlari dan sebagainya seperti melompat ya. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Jadi di sini yang pertama fungsi otak untuk merasa makanan. Kemudian yang kedua menghidu bau-bauan. Dan yang ketiga mendengar bunyi seperti bunyi muzik dan sebagainya. Jadi kita perlu lengkapkan kerangka ini berdasarkan gambar yang diberi. Seterusnya kita lihat yang kedua. Yang kedua ialah gambar-gambar tentang cara mencerdaskan otak. Jadi gambar pertama kita lihat kanak-kanak ini sedang buat apa. Kemudian gambar kedua. Budak perempuan ini sedang buat apa. Dan gambar ketiga, apa sedang dilakukan oleh budak di dalam gambar ini. Jadi kita perlu lengkapkan kerangka ini supaya menjadi satu kerangka karangan yang lengkap ya. Kemudian kita lihat dialog di sini. Izuni, sudahkah kamu membina kerangka untuk menulis karangan tentang otak kita? Jadi apa yang dijawab oleh Izuni? Jadi kita lihat di sini, di dalam peta ini telah diberikan dua pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan untuk otak kita. Dan yang kedua, aku sebagai otak manusia. Jadi di sini kita lihat ada dua jenis karangan ya. Yang pertama, otak kita ialah karangan fakta. Kemudian yang kedua, aku sebagai otak manusia, ini ialah karangan autobiografi. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ya, di sini kita lihat kerangka tadi ya. Jadi cikgu telah lengkapkan sedikit kerangka ini. Jadi walau bagaimanapun murid-murid boleh menambah lagi aktiviti yang sesuai untuk menambahkan lagi kerangka karangan ini ya. Jadi fungsi otak. Yang pertama tadi gambarnya ialah berfikir dan membuat kesimpulan. Yang kedua contohnya berjalan, berjoging. Mungkin boleh tambah lagi berlari, melompat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga merasa. Merasa apa? Merasa makanan. Kemudian menghidu bau-bauan di sekeliling.
Dan yang ketiga, mendengar. Jadi berdasarkan gambar ini tadi, kita boleh lengkapkan satu kerangka karangan. Baik, seterusnya kita lihat gambar yang kedua tadi, yaitu cara mencerdaskan otak. Jadi cikgu beri di sini cara mencerdaskan otak. Gambar yang pertama, bersenam. Gambar kedua, makan, yaitu makan makanan seimbang. Seterusnya, tidur. Tidur apa? Tidur yang mencukupi ataupun tidur secukupnya. Ini perbualan tadi, dialog tadi ya. Izuni, sudahkah kamu membina kerangka untuk menulis karangan tentang otak kita? Jadi Izuni menunjukkan peta ini yaitu pendahuluan untuk karangan. Jadi dia mestilah jawab, saya sudah menyediakan kerangka karangan. Yang mana kerangkanya? Yang atas tadi ya, yang cikgu telah beri. Baik, ini cikgu telah sediakan contoh karangan fakta tadi, iaitu tajuknya otak kita. Baik, kita baca sama-sama. Setiap orang mempunyai otak. Otak terletak di dalam kepala kita. Otak merupakan salah satu kurniaan Tuhan yang amat berguna. Jadi ini sebagai pendahuluan. Walau bagaimanapun, murid-murid boleh tambah lagi lah sedikit mengikut kreativiti murid-murid sendiri. Seterusnya, otak mempunyai pelbagai fungsi. Fungsi utama otak ialah digunakan untuk berfikir. Berfikir seperti dalam kerangka tadi. Dengan berfikir, manusia juga dapat menggunakan otak untuk membuat kesimpulan. Jadi fungsi yang kedua tadi membuat kesimpulan. Selain itu, otak juga membolehkan kita berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian, otak juga berfungsi agar kita dapat merasa makanan, menghidu bau sesuatu, dan mendengar bunyi di sekeliling, seperti bunyi muzik dan sebagainya. Terdapat beberapa cara untuk mencerdaskan otak kita. Antaranya ialah dengan melakukan senaman pada setiap hari. Dengan bersenam, bukan saja badan menjadi cergas, malahan otak akan menjadi cerdas. Jadi ini murid-murid boleh tambah ya. Seterusnya, kita juga boleh mencerdaskan otak dengan makan makanan yang seimbang. Kita juga perlu mendapat tidur yang cukup pada setiap hari untuk mencerdaskan otak. Ini isi-isi yang kita boleh dapat daripada kerangka tadi. Seterusnya, sebagai penutup, tuntasnya, otak manusia sememangnya sesuatu kurniaan Tuhan yang mempunyai pelbagai fungsi, seperti berfikir, bergerak, merasa makanan, dan sebagainya. Kita juga perlu memastikan otak kita sentiasa cerdas dengan melakukan senaman, makan makanan seimbang, dan tidur secukupnya. Jadi, ini ialah karangan yang lengkap tentang otak kita, iaitu karangan fakta. Walau bagaimanapun, karangan ini sebagai contoh saja. Murid-murid boleh menambah lagi isi-isi yang lain supaya menjadi lebih menarik. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat satu lagi karangan, iaitu karangan autobiografi. Jadi tajuknya tadi, Aku Sebagai Otak Manusia. Di sini cikgu telah menyediakan pendahuluan. Jadi tugas murid-murid ialah menyambung karangan ini supaya menjadi karangan yang lengkap. Kalau tadi karangan fakta, ini ialah karangan autobiografi. Karangan autobiografi, murid-murid menganggap diri sebagai otak manusia. Jadi di sini dia gunakan
kita gunakan perkataan aku, ya, aku. Aku otak manusia. Jadi menganggapkan diri sebagai otak manusia. Jadi tugas murid-murid menulis karangan lengkap autobiografi aku sebagai otak manusia berdasarkan kerangka karangan. Isinya sama dengan karangan fakta. Apa yang berbeza ialah formatnya, iaitu menggunakan perkataan aku sebagai otak manusia. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu cikgu harap murid-murid faham dan dapat menulis karangan autobiografi berdasarkan kerangka karangan yang telah disediakan. Sampai di sini dahulu. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Bye.